Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid 5 karisma dan juga 5 intelek yang cikgu kasihi sekalian. Cikgu harap semua murid dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang bersedia dan terus bersemangat menuntut ilmu sehingga berjaya dalam hidup. Subjek yang akan kamu belajar sekarang ialah subjek sains. Manakala topik yang akan kamu belajar ialah masih lagi topik kemahiran proses sains. Apakah yang akan kamu pelajari daripada topik kemahiran proses sains ini? Murid iaitu kamu sendiri boleh membuat inference. Itu yang pertama, membuat inference dengan menyatakan kesimpulan awal atau penerangan yang munasabah bagi sesuatu pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang diperoleh. Itu yang pertama, membuat inference. Apa dia inference? Memberi sebab yang munasabah. Okay, itu yang pertama. Kedua, murid, iaitu kamu sendiri boleh meramal dengan membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa atau fenomena berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu atau data. Yang kedua, kamu belajar meramal. Apa dia meramal? Membuat jangkaan yang awal. Jangkaan awal dan munasabah jangkaan kamu itu. Baik. Pada minggu lepas, pembelajaran sains pada minggu lepas, kamu sudah belajar menghasilkan kapal terbang anak. Okay. Ada cikgu bagi tahu simpan kapal terbang kamu itu kan? Baik, itu yang pertama. Pada minggu lepas kamu sudah buat kapal terbang anak. Yang kedua, kamu juga sudah buat pemerhatian bentuk hadapan kapal terbang anak. Apakah bentuk kapal terbang anak? Bentuk hadapan kapal terbang anak ini panjang dan runcing. Ana hasilkan bentuk hadapan kapal terbangnya itu panjang dan runcing. Sebabnya apa? Mengurangkan daya rintangan angin. Itu adalah pembelajaran pada minggu lepas. Gambar yang cikgu tunjukkan sekarang ini ialah gambar perbualan di antara Milia dan juga Ravi. Mari kita baca bersama-sama perbualan di antara Milia dan juga Ravi ini. Milia, wah, sungguh menarik bahagian hadapan kapal terbang kertas kamu. Mengapakah bentuknya begitu? Okay. Milia tanya kepada Ravi, bentuk hadapan kapal terbang kertasnya. Okay, kalau kamu perhatikan di sini, cikgu sudah tunjukkan gambar kapal terbang Ravi dengan bentuk hadapan kapal terbangnya itu seperti bersayap begini. Milia pun tanya, kenapa kamu punya bentuk kapal terbang ini seperti ini? Lalu Ravi pun menjawab, bentuk ini dapat menambahkan jisim. Apa dia jisim? Berat pada bahagian hadapan supaya yang pertama dia kata lebih stabil. Dan yang kedua dapat terbang jauh. Itu sebab Ravi hasilkan kapal terbangnya seperti ini. Okay. Baik. Ini dia bentuk kapal terbang Ana dan juga bentuk kapal terbang Ravi. Cikgu sudah tunjukkan bentuk kapal terbang Ana seperti ini. Seperti ini. Manakala bentuk kapal terbang Ravi seperti ini. Baik. Ingat ya. Apabila kamu hasilkan kapal terbang, mestilah kamu guna jenis kertas, saiz kertas, dan ketebalan kertas yang sama. Okay? Untuk apa? Untuk mendapatkan keputusan yang adil. Selepas sahaja cikgu tunjukkan gambar ini, kamu akan lancarkan kapal terbang, kedua-dua kapal terbang ini. Ya. Jadi, mestilah mendapatkan keputusan yang adil. Mestilah guna jenis, saiz dan ketebalan kertas yang sama supaya keputusannya adil. Baik, sebelum kamu lancarkan kedua-dua kapal terbang ini,
Jom hasilkan kapal terbang Ravi. Cikgu mau kamu tonton video yang cikgu tunjukkan sekarang ini, yaitu cara-cara menghasilkan ataupun membuat kapal terbang Ravi. Video ini cikgu ambil daripada YouTube Cikgu Catherine BSM. Baik, sama-sama kita tonton ya. Sediakan kertas, kamu lipat dua, bahagian tengah, kemudian lipat pula ke bahagian tengah, kiri dan kanan. Seterusnya pusingkan ke belakang, kemudian lipat masuk ke bahagian tengah. Okey. Pastikan rata ya bahagian tengah ni. Kemudian sebelah pun buat yang sama juga. Okey, kemaskan. Pusingkan ke belakang, buka sayapnya. Kemudian lipat ke belakang, pastikan titik tengah ini betul-betul tempat persilangan ya. Kemudian kemaskan kiri dan kanan. Lipat bahagian tengah. Pastikan rata ya. Kemudian kemaskan, tekan bahagian tengah. Kemudian dalam 2 cm kamu lipat bahagian tengah. Pastikan rata kamu lipat ya. Sebelah pun kamu lipat juga. Dan kemaskan, pastikan rata bahagian tepi ini ya. Kemudian kamu kemaskan bahagian tengah. Siap. Inilah dia kapal terbang Ravi. Beginilah cara menghasilkan kapal terbang Ravi. Cikgu mau kamu hasilkan guna kertas yang sama seperti mana kamu buat kapal terbang Ana. Okey, ini kapal terbang Ana. Kemudian sebelahnya pula ialah kapal terbang Ravi. Boleh kamu kenal pasti tak saiz sayap mana satu yang lebih besar? Saiz sayap Ana kah ataupun saiz sayap Ravi? Ya, cikgu mau kamu buat pemerhatian menggunakan penglihatan. Okey, mana satu saiz sayap yang lebih besar? Okey. Itulah dia cara-cara menghasilkan kapal terbang Ravi. Okey, soalan yang pertama, kamu sudah hasilkan 2 kapal terbang ya. Ada kapal terbang Ana, ada juga kapal terbang Ravi. Soalan yang pertama, ramalkan kapal terbang siapakah yang terbang lebih jauh jaraknya? Rasa-rasanya mana satu yang terbang lebih jauh? Ana punya kapal terbang kah ataupun Ravi punya kapal terbang? Selepas ini kamu lancarkan sendiri ya. Cikgu harap kamu sudah ada kapal terbang Ana, ada juga kapal terbang Ravi. Selepas ini kamu lancarkan sendiri ya. Soalan yang kedua, ramalkan kapal terbang siapakah yang terbang di udara lebih lama? Maksudnya, tempoh masa terbang kapal itu di udara. Mana satu yang lebih lama? Kapal terbang Ravi kah ataupun kapal terbang Ana? Selepas ini, kamu lancarkan kapal terbang dan kamu tengok mana satu yang lebih lama. Baik. Lancarkan, berikut ialah cara-cara kamu lancarkan kapal terbang ya yang sudah kamu hasilkan. Kapal terbang yang pertama iaitu kapal terbang Ana. Okay. Buat 2 kali pelancaran. Pelancaran pertama, kapal terbang Ana. Okay, tengok mana jaraknya. Pelancaran yang kedua, kapal terbang Ana. Tengok jarak, tengok masa. Pelancaran pertama kapal terbang Ravi di jarak dia. Pelancaran yang kedua begitu jaraknya. Okey, jarak kapal terbang Ravi dan juga tempoh masa kapal Ravi terbang di udara. Okey, cikgu mau kamu catat keputusan di bawah. Okey, jadual ini cikgu mau kamu tulis dalam buku latihan sains. Okey, cikgu mau kamu tulis jadual ini. Kemudian
Pastikan jarak ini kamu tulis kapal terbang Ana Ravi, kemudian jarak dilalui. Mana satu yang dekat? Kapal terbang Ana dekat atau jauh jarak yang dilalui tadi? Kemudian kapal terbang Ravi dekat atau jauh jarak yang dilalui? Yang kedua, itu yang pertama ya. Jadual pertama yang kamu kena tulis di dalam buku latihan sains. Yang kedua ialah jadual masa. Okey. Kapal terbang masa di udara. Kapal terbang Ana masa di udara singkat atau lama? Okey, cikgu mahu kamu tengok. So, kamu lancarkan kapal terbang yang kamu sudah buat itu, kamu tengok. Adakah kapal terbang Ana yang kamu buat itu singkat atau lama di udara? Kemudian kapal terbang Ravi. Adakah kapal terbang Ravi tempoh masa di udara singkat atau lama? Jadi kamu buat jadual ini di dalam buku latihan sains dan lengkapkan jadual ini. Itu sahaja tugasan kamu pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat buat kapal terbang Ravi, buat kapal terbang Ana, kemudian lancarkan kapal terbang Ravi dan Ana, kemudian kamu tengok jarak kapal terbang itu terbang dengan tempoh masa di udara. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih.